SAW. Bila kamu berselawat ke atas aku, malaikat Jibril membawa nama kamu kepada aku dan aku sebut nama kamu. Sebab tu aku kenal kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatarifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh wa kulli syai'in wa fi 'ilmika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika bayna yaday zalika kullih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar nahnul Muhammadiyuna billahil hamd. Allahu akbar nahnul Muhammadiyuna billahil hamd. Allahu akbar nahnul Muhammadiyuna billahil hamd. Ya, alhamdulillah kita dah masuk 12, 13, 14 Rabiul Awal. Bila sebut Rabiul Awal ni kita terbayanglah, kita teringat akan Rasulullah SAW, iaitu bulan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan semua, bila sebut bulan kelahiran ni, kita rata-rata lah tuan semua, masjid-masjid, surau-surau, madrasah-madrasah ataupun dewan-dewan mana-mana mereka membuat kita kata maulud untuk menyambut kita hari kelahiran Rasulullah SAW. Ada yang tak suka yang kita adakan sambutan ni, ada yang suka, yang tak suka kita tak tepi semua. Mereka ni fahaman lain, tak sama dengan kita. Walaupun mereka ngaku mereka kasih, mereka cinta, mereka rindu pada Rasulullah SAW, tapi mereka tak suka kita meraihkan hari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kita tak tepi lah orang macam tu semua. Kita suka hari kelahiran Rasulullah SAW. Kenapa tuan semua? Orang yang tak suka, ada satu makhluk Allah Ta'ala tuan semua yang paling tak suka, bila Rasulullah SAW dilahirkan. Siapa tuan semua? Tuan-tuan boleh teka tak siapa? Satu makhluk Allah Ta'ala ni memang dia tak suka sangat. Kalau dia tak suka bila Rasulullah SAW dah dilahirkan ke dunia tuan semua, dia punya menjerit-jerit tu macam masa hantu lah. Menjerit-jerit macam masa hantu. Siapa dah semua? Kalau kita kata siapa dah semua? Abu Jahal. Kita kata Abu Lahab. Mereka ni Abu Lahab, kita tengok macam mana Abu Lahab. Mereka ni adalah, Abu Lahab adalah bapa saudara Nabi. Suka sangat dia kepada bila Rasulullah SAW dilahirkan. Dan secara Abu Lahab dan semua suka akan kelahiran Rasulullah SAW. Tapi ni satu makhluk ni, tuan semua, memang dia tak suka Rasulullah SAW dilahirkan. Siapa? Boleh teka? Boleh jawab tuan semua? Siapa? Yang paling tak suka Rasulullah SAW dilahirkan ialah Iblis. Laknatullah Iblis. Laknatullah. Yang paling tak suka. Dia paling tak suka bila Rasulullah SAW dilahirkan. Sebab apa? Sebab Islam akan tersebar semua. Islam akan tersebar, iman akan teguh, macam-macam akan berlaku yang menyebabkan banyak perkara-perkara yang dia tak boleh nak buat semua. Inilah ni. Jadi kalau ada orang tak suka kepada kelahiran Rasulullah SAW, sambutan Rasulullah SAW ni, Ustaz rasa dia punya kategori tu sama lah. Ustaz rasa sama lah macam tu. Jangan marah yang dia tak suka tu. Sebab apa tu semua? Mungkin tuan-tuan hari anniversary isteri tuan-tuan, hari anniversary isteri tuan-tuan semua, hari anniversary perkahwinan tuan-tuan semua dengan isteri, dengan suami kan, tuan-tuan sambut kau punya. Tapi hari lahir Rasulullah SAW, tuan-tuan tak mau sambut, tak bagus tu. Tak betul, tak kena cara tu. Ni kalau orang tak suka pada Rasulullah SAW tu, memang dia geng yang tu lah, geng iblis. Misalkan iblis lah. Anak tuan-tuan, tuan-tuan puan-puan lahir buat masuk setahun buat birthday party, masuk 2 tahun buat birthday party, masuk 10 tahun buat birthday party, buat makan ke sana, buat makan ke sini, potong kek, tiup lilin apa semua. Tuan-tuan raikan, tapi kenapa tuan-tuan tak mau raikan hari kelahiran Rasulullah SAW? Bila masuk saja bulan, kalau anak kita nak contohlah kalau hari anniversary kita dah masuk bulan tu kan, tuan-tuan semua kita dah rasa semacam dah nak beli hadiah untuk apa untuk isteri aku kan, nak beli hadiah apa untuk suami aku kan. Ni kita dah fikir dah apa dah tuan semua nak fikir. Tapi kenapa
Bila time ke hari masuk bulan kelahiran Rasulullah SAW, kita buat ya, bahkan kita anti pula, kita ceramah sana, ceramah sini, kita marah sini, kita letak mana, kita letak apa dan semua, letak label, bid'ah sana, bid'ah sini. Ni kan kenapa dan semua. Kalau orang macam ni dan semua, mudah je, dia punya job ialah IBLIS, iblis. Gitu. Tak gitu mudah je tuan semua. Orang macam ni kita tak tepi mana. Jangan hirau. Tak kira dia profesor ke, dia doktor ke, dia ustaz ke, semua letak tepi orang macam ni. Letak tepi. Dia pensyarah U ke, pensyarah universiti U mana ke, utara selatan, timur barat ke, tuan semua letak tepi orang macam ni. Tak boleh pakai semua. Orang macam ni tak boleh pakai semua. Sebab ulama-ulama di Mesir, di mana semua, mereka sambut hari kelahiran Rasulullah SAW. Mereka gembira dan semua. Kita pun sama juga lah. Kita ni orang jahil, kita orang jahil dan semua, kita ikut saja. Kita ikut ulama-ulama. Jangan ikut ular dalam semak dan semua. Yang macam tu ular dalam semak. Jangan ikut dan semua. Ular dalam semak ni, kita takut. Kita takut sebab apa? Dia belik kita semacam dan semua. Jadi tuan semua, untuk bulan Rabiul Awal ni, kita ingat dan semua. Bulan ni lah kita kena banyak berselawat atas Rasulullah SAW. Sebab apa dan semua? Bila seseorang tu Allah Ta'ala buka pintu hati dia. Buka pintu hati dia, Allah Ta'ala nak muliakan dia, Allah Ta'ala nak buang dia, nak pindah dia daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah dan semua. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata apa dan semua? Labbaika ya abdi. Labbaika ya abdi. Allah Ta'ala serukan labbaik. Labbaika ya abdi. Allah Ta'ala kata macam tu. Cantik macam kita pergi Mekah. Labbaik Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ni Allah Ta'ala labbaika ya abdi. Allah Ta'ala dia muliakan kita dengan panggil seperti itu semua. Allah Ta'ala muliakan. Kalau Allah Ta'ala nak pindah kita daripada kita ni orang jahat kepada orang baik. Allah Ta'ala panggil. Kita tak sedar, tetapi sedikit hati kita akan berubah. Dulu daripada kita tak suka pada kita dulu kita tak ingat langsung hari kelahiran Rasulullah SAW. Sekarang ni Allah Ta'ala campakkan rasa cinta kasih kita pada masuk jadi bulan Rabiul Awal, kita dah kasih lah. Kita rasakan, kita rasa. Bila sebab apa dah semua? Sebab Allah Ta'ala labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. Dia beritahu macam tu semua. Maka hati kita terusik sikit. Dulu kita susah nak nangis, sekarang kita mudah nak nangis. Dulu hati kita keras, sekarang ni hati kita lembut. Dulu kita cakap kasar, sekarang kita cakap lembut. Dulu kita suka menengking, sekarang kita cakap kita merendah diri. Dulu kita kopik, orang kata kopik, kedukut dan semua kopik. Dia sebenarnya kedekut dengan kopik ni lain dan semua. Dia punya kategori lain. Sama-sama kedekut juga dan semua. Tapi kedekut dan kopik ni dia punya kategori memang jauh. Kalau kedekut tu bunyi tak itu sangat. Kedekut kita tahu dah kedekut. Tapi kalau orang Kelantan kata mu ni kopik, memang bapak segala kedekut dan semua. Ni kopik ni. Orang yang kopik menyebut selawat ke atas Rasulullah SAW, inilah orang ni bergaul dengan dia ni sama standard dengan yang Ustaz sebut tadi lah. Kalau boleh tuan semua, kita letak inilah, kita kena ingat. Bila Allah Ta'ala nak ubah kita daripada mazmumah kepada mahmudah, maka Allah Ta'ala suruh labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. Lembutlah semua, labbaika ya abdi. Ustaz sebut kasan, tapi Allah Ta'ala sebut labbaika ya abdi. Tuan-tuan, bila kita banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW pada bulan ni, bahkan bukan bulan ni saja, bulan-bulan lain, dan Ustaz beritahu kan, bulan masuk dia bulan Rabiul Awal ni, kalau boleh tuan semua, siap pagi, subuh kita selawat 1000. Lepas tu zuhur ataupun asar kita selawat 1000. Dan malam kita selawat 1000. 3000 kali 30. 30 hari tuan semua, atau 29 hari, kita sudah dapat hampir dengan 90,000. Kita naknya 70,000 dan insya-Allah. Tuan-tuan, apa akan berlaku tuan semua bila tuan-tuan banyak berselawat? Rasulullah SAW beritahu, orang yang akan bersama dengan aku, orang yang akan bersama aku dalam syurga besok ialah orang yang paling banyak sekali berselawat ke atas aku. Dan di akhirat besok tuan semua, di akhirat besok di padang mahsyar ni, sewaktu kita sedang kelam kabut, mencari orang tu, mencari ini, mencari kita nak kena telanjang, na'udzubillah lah, kadang-kadang telanjang, kalau boleh kita tak mau telanjang dan semua ni. Tapi nak beritahu kadang ada yang telanjang, ada yang berjalan dengan kepala, ada yang berjalan dengan lutut, ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan macam-macam semua. Ada yang tenggelam dalam peluh sendiri, macam-macam berlaku. Di situ tuan semua, cuba bayangkan, tiba-tiba kita terdengar satu suara memanggil Syahrin Abdul Rahman, semua dengan suara yang lembut, suara yang enak, yang merdu, yang kita tak pernah dengar suara tu. Tiba-tiba kita paling tengok, ustaz-ustaz paling tengok Rasulullah SAW sedang memanggil kita. Apa kita rasa semua? Apa kita rasa?
Memang kita rasa malu, kita rasa segan, kita rasa apa semua. Apa semua. Nak bandingkan kita dengan Rasulullah SAW jauh ni. Nur pada diri kita pun nur kotor dah semua. Cuma apa keistimewaan kita dengan ya Rasulullah? Kenapa dalam ramai-ramai ni engkau panggil nama aku ya Rasulullah? Kenapa dalam ramai-ramai, dalam berbilion-bilion orang daripada Nabi Adam, sampai bayi terakhir. Sebelum kiamat, selepas kiamat tu, sebelum kiamat tu, bayi terakhir. Kenapa engkau sebut nama aku ya Rasulullah? Rasulullah SAW beritahu, wahai Syahrin Abdul Rahman, nama engkau ni aku dah sebut lama dah. Dan ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu nama aku ya Rasulullah? Sedangkan kita tak pernah berjumpa ya Rasulullah. Rasulullah kata, nama kamu sering-sering disebut oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bila kamu berselawat ke atas aku, malaikat Jibril membawa nama kamu kepada aku dan aku sebut nama kamu. Sebab tu aku kenal kamu. Ini dah semua. Di situ dah semua kita akan jatuh. Kita akan jatuh bukan jatuh tersungkur, jatuh malu dah semua. Kita akan jatuh malu dengan Rasulullah SAW. Di sini tuan semua, bukan setakat selawat saja ni tuan-tuan semua kita nak lakukan. Kita kena lakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita ambil sunnah yang sikit-sikit, yang kecil-kecil dulu tuan-tuan. Yang tak payah yang besar-besar, yang sikit-sikit lah. Yang sikit-sikit dan kita contohnya lah, nak minum guna tangan kanan, jangan guna tangan kiri. Jangan sekali-kali guna kiri. Nak curah air ni kita ada teko, kita ada air, kita nak curah, jangan guna tangan kiri, guna tangan kanan. Kita guna tangan kanan. Oh ustaz, tangan kanan ada nasi, ada apa, okey, kita boleh kita sisip sikit sana, kita buang sikit, kita semua guna tangan kanan. Oh, tangan kiri bersih. Tuan-tuan, tangan kiri ni tangan Nabi tak pernah guna tangan kiri. Bukan Nabi tak guna, Nabi tak pernah guna tangan kiri ni secara sendiri. Nabi tahu semua. Nak ambil lauk tangan kanan. Kita mulakan daripada rumah kita dulu. Kita ajar anak kita ajar isteri kita, kita beritahu kepada suami kita ajar cucu kita, ambil dengan tangan kanan. Jangan ambil sekali-kali, jangan ambil tangan kiri. Sebab apa dah semua? Kalau ikut metafizik, kalau ikut sains tu semua, tangan kiri mengandungi energi negatif lah semua. Tangan kanan mengandungi energi positif. Kalau tuan-tuan ramai ulama telah buat kaji. Ulama telah buat kajian, orang ibu bapa yang menggunakan tangan kiri memberi anak makan apa semua, memang kalau dia cerdik dari segi dunia cerdik, tapi dari segi bab agama, bab iman tu semua memang dia akan drop dah semua. Ini kita. Jadi kalau boleh tuan semua, kita usahakanlah. Kita paling sikit lah. Guna tangan kanan. Okay. Nak masuk baju, nak pakai baju, tangan kanan dulu. Nak buka baju, tangan kiri. Masuk rumah, kaki kanan. Keluar rumah, kita macam mana? Keluar kaki kita keluar rumah, kaki kiri dulu. Lepas tu nak melangkah keluar, kaki kanan. Okay. Nak buka kasut, kaki kanan. Nak buka kasut, kaki kiri. Kita buat mudah-mudah je semua. Nak masuk tandas, tutup kepala. Okay. Nak masuk tandas, doa. Kita baca doa sikit. Apa doa pendek-pendek sikit lah. Nak tengok cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Tak payahlah pergi jumpa Tok Bomo ni nak pakai susuk ni semua. Tuan-tuan buka tengok cermin, tuan-tuan baca Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Tuan-tuan dah dapat situ dah dapat cahaya pada muka anda. Dan nak pakai celak mata kalau bagi orang lelaki lah kan. Orang lelaki nak pakai celak sunnah kan. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Wala nak kita baca celup kita baca sibghatullah dah. Dalam tu dah kita baca dah, dia ada, dan surah Al-Baqarah ada kita baca. Dia surah Al-Baqarah dah semua, juzuk pertama, baca juzuk pertama nak habis tu. Dia ada sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Okey, tuan-tuan celup tu, pakai kacamata. Insya-Allah sesiapa tengok wajah anda tu semua, wajah anda awak akan tertarik dengan wajah anda. Kalau anda nak buat sale kan, nak buat bisnes kan, mudah. Benda ni mudah-mudah dah semua. Mudah-mudah je. Kita ikut sunnah Rasulullah SAW, insya-Allah berjaya dah semua. Sebab pada dalam sunnah Rasulullah SAW tidak ada keburukan. Semua ada kejayaan. Sahabat-sahabat macam itu dah semua. Mereka yakin dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka bawa dengan sunnah Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah SAW wafat, mereka bawa sunnah Rasulullah SAW sampai mereka mati. Kerana apa? Kerana sunnah Rasulullah SAW boleh membawa kejayaan. Tak ada satu sunnah pun yang boleh menyebabkan keburukan pada orang. Ini kita kena letak semua. Kita selawat, kita dah banyak selawat. Contohlah, ada orang yang boleh selawat sampai 5,000 kali. Ada orang boleh selawat sampai 25,000 kali sehari. Ada orang boleh selawat sampai 30,000 kali. Ada. Ustaz bila tahu tak? Ada yang boleh ustaz. Dia berselawat tiap-tiap lepas sembahyang 5,000 kali. Selawat pendek lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata saya berselawat ustaz, kalau sallallahu alaihi Muhammad 1,000 tu 10 minit. 10 minit. Kalau sekali 5,000 dekat 1 jam. Okey lah. Dekat 1 jam. Tidak pun kita duduk melangut juga dia buat. Jadi setiap lepas sembahyang, lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, dia baca
berselawat. Dan di samping itu semua, walaupun kita berselawat, tu tanda kita ingat pada Rasulullah, kita rindu Rasulullah. Dan di samping itu semua, kalau kita sayang pada seseorang, kita akan ikut apa yang dia buat. Kita akan ikut, betul tak? Kita tengok artis, kita tengok artis. Contohnya, artis tu pakai niqab, kita pun pakai niqab. Perempuan lah, artis tu pakai niqab. Sekarang artis tu pakai niqab, semua pakai niqab. Niqab lah, pakai niqab. Oh, artis tu jual tudung, pakai niqab semua dah. Orang kita keluar dalam Instagram, dalam Facebook semua, artis pakai niqab, kahwin dengan ustaz. Oh, kahwin dengan ustaz tu, bukan Ustaz Syarin, kahwin dengan ustaz lain. Kahwin dengan ustaz dia semua. Kahwin dengan ustaz, terus pakai niqab. Semua ramai pengikut-pengikut dia pun pakai niqab. Ramai sekali ni. Cuba tengok, semua pakai niqab. Sebab apa? Sebab kita cinta, kita suka pada artis tu. Ni, artis tu belum tentu lagi masuk syurga neraka tu semua. Kita tak tahu lagi. Tapi Rasulullah SAW tu semua, dah tentu dah semua. Dia merupakan dikonfirm oleh Allah sebagai hamba abdi tu semua. Dalam Quran dah sebut dalam Quran tentang abdi tu semua. Rasulullah dah confirm, Rasulullah SAW adalah hamba, sebenar-benar hamba Allah Ta'ala. Dan merupakan kekasih Allah Ta'ala. Apa yang Nabi minta, Allah Ta'ala akan kabulkan. Ni tak. Tapi, kita tak jarang kita ikut dia dah. Kita jarang kita ikut dia. Janggut dia semua. Janggut sunnah Rasulullah SAW. Janggut dia semua. Ada ustaz dengan cerita. Betul tak lah. Tetapi ulama' cerita ni, ulama' ni ustaz percaya dah semua. Percaya dia. Okay. Dia kata waktu kita mati besok dah semua. Waktu kita mati besok. Dalam kubur, Rasulullah SAW akan datang. Tengok kita. Kalau Rasulullah tengok kita tak ada janggut dah semua. Tak ada janggut dah. Tak ada janggut, Rasulullah akan berpaling. Di situ kita akan menyesal dah semua. Ni sunnah. Ada satu orang sahabat, janggut dia satu. Panjang satu. Tak macam Ustaz ni panjang satu. Dia semain sebelah Rasulullah SAW. Salam Rasulullah senyum. Satu hari dia ingatkan Rasulullah SAW ni peli kat dia lah. Peli masuk mungkin Rasulullah ketawa ke sebab janggut satu lain. Dia balik dia gunting. Besok Rasulullah SAW masam tengok muka dia. Dia tanya Rasulullah SAW, kenapa kau masam ya Rasulullah? Baru ni 2-3 hari begini kamu senyum tengok aku. Tapi hari ni kan masam. Nabi kata, kenapa kamu cukur janggut kamu? Inilah tuan semua. Okey. Itu nak beritahu semua. Kalau kita selawat kata Rasulullah, kita selawat. Tetapi sunnah-sunnah Rasulullah dalam rumah tangga kita kena buat juga. Nak tidur, kena ada air semayang, kena ada wuduk semua. Tidur, miring ke kanan. Kita tengok ke kanan, menghadap kiblat. Kita kena macam tu. Sikit-sikit dulu kita buat. Daripada sikit-sikit dah lama dia akan jadi banyak. Kita semayang berjemaah, kita semayang tahajud. Itu semua sunnah Rasulullah SAW. Kita semayang sunnah rawatib, sunnah Rasulullah SAW juga. Kita semayang sunnah duha. Bukan kita semayang sunnah duha kerana nak rezeki, tapi kita semayang duha kerana sunnah Rasulullah SAW. Ini pertama bulan awal ni. Kita semayang witir, sunnah Rasulullah SAW. Kita semayang sunnah taubat. Sunnah kita berzikir, kita beristighfar, astagfirullahalazim, merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kita berzikir astagfirullahalazim selepas sembahyang, sunnah Rasulullah SAW. Kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sunnah Rasulullah SAW. Banyak sunnah tu kita boleh buat. Banyak tu semua. Di samping kita berselawat kata Rasulullah SAW. Kita tutup aurat, kita sunnah Rasulullah SAW. Kita pakai niqab, merupakan suruhan Rasulullah SAW. Kita pakai niqab. Kita tengok apa dah? Perempuan di zaman Rasulullah SAW dulu, bila Rasul turun perintah suruh tutup wanita, tutup aurat, mereka terus ambil kain lansia semua tutup badan mereka, tutup belakang. Ni kan mereka ikut akan perintah Allah Taala dan mereka ikut sunnah Rasulullah SAW. Mudah je dah semua. Ini kita sembang dah semua. Nak beritahunya, bila Allah Taala ubah kita daripada sifat mazmumah, daripada kejahatan ke kebaikan, Allah Ta'ala akan suruh kita. Labbaika ya abdi. Satu bahasa, satu panggilan tuan semua daripada Rabb kita, daripada Tuhan kita tu semua. Labbaika ya abdi. Allahu akbar tu semua. Kalau ini suara ustaz tak cantik tu semua, bukan suara komersial. Kalau Allah Ta'ala kita tak tahu suara Allah Ta'ala macam mana, tidak, sebab suara Allah Ta'ala tidak berbunyi, tidak berhuruf. Tetapi nak beritahunya bila contoh mak kita panggil lah, Sultan Agung panggil labbaika ya Syahrin, Masya Allah, tabarakallah, rasa jalan kepala ke bawah dah semua. Nak beritahu seronok Sultan bila Agung panggil, labbaika ya Allah, labbaika ya Syahrin, bisa. Allahu akbar. Dan Nabi nak beritahunya inilah tuan semua. Dan satu lagi tuan-tuan semua, bila Allah Ta'ala nak ubah kita daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah tuan semua, maka satu Allah Ta'ala bagi itu, dia bagi faqih fiddin. Dia bagi kita faham tentang agama. Dia bagi faham kita ni faham tentang agama. Kena belajarlah tuan semua. Tak ada satu orang pun yang tak belajar tuan semua. Nah, Rasulullah SAW sendiri pun tuan semua berada di Gua Hira. Jibril AS datang mengajar baginda tuan semua. Datang, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril AS datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Jibril merupakan dia panggil Rasulullah SAW, bahasakan Jibril adalah merupakan sahabat dia dan juga guru dia, mengajar dia.
Ni. Jadi kalau kita semua, kita kena belajar lah. Sekarang ni mungkin musim PKP. Kalau di Selangor, di tempat lain, di Kedah, di Kelantan, di Johor, di mana-mana yang tidak ada PKP B dan semua, boleh silakan belajar. Ambil masa untuk belajar dan semua. Dan kalau di Selangor ni, mungkin kita tak buat lah. Sebab masjid-masjid semua dihentikan segala aktiviti pengajian kitab. Cuma pengajian kitab melalui online saja. Tapi macam anda di Terengganu, Ustaz Wan Junaidi, memang masyhur nama dia. Kalau Ustaz ada di Terengganu, Ustaz akan ikut dia. Setiap sesi Ustaz akan ikut dia, Ustaz Wan Junaidi. Kalau di Kelantan, sekarang ni masyhur lah. Di Kelantan ada Tuan Guru Haji Muhammad Silah, ada Baba Rahim, ada Ustaz Muhaizat, ada dia, Muhaizat. Ramai ustaz-ustaz yang hebat-hebat. Ustaz Baba Aziz kalau dia mengajar dan semua di Masjid Pangkal Cepah yang selalu saya ikut, memang penuh majikan Pangkal Cepah dan semua. Kalau mana-mana masjid dia mengajar, memang akan penuh. Masjid Bacok memang penuh kalau Baba Aziz mengajar. Nak beritahu dia tu semua. Ni nak beritahu kalau Allah Ta'ala bagi kita nak tahu Allah Ta'ala dah pindah kita ni daripada sifat mazmumah kepada sifat mudah saja. Tengok, kita pergi tak, kita join kelas agama. Kalau masih lihat lagi nak pergi join kelas agama, kita ada masa tapi kita tak mau pergi dan semua. Ustaz beritahu ni, di situ kita boleh nilai sama adakah aku ni sudah dipindah oleh Allah Ta'ala daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah atau tidak. Tengok dan semua. Sebab salah satu bila Allah Ta'ala sayang pada satu hamba dia bagi faqih fiddin, dia bagi kita faham tentang agama. Nak faham tentang agama, kena belajar. Tak boleh pakai faham gitu. Memang ada laduni dan semua. Memang ada laduni, tapi tuan-tuan kena belajar juga. Kena belajar tu tak akan datang laduni tu semua akan datang. Macam-macam ada setengah guru-guru kan. Dia belajar dulu. Bila masa dia tengah hurai tu, dia datang laduni dah. Laduniah dia akan datang. Jadi jangan terpengaruh dengan ada setengah-setengah ustaz dan semua dalam YouTube ni. Dia mengatakan dia tak belajar. Dia tak belajar dan semua. Dia langsung tak belajar. Dia cuma terima laduniah daripada Allah Ta'ala. Tak boleh dan semua. Tak boleh macam tu. Sebab resmi daripada Rasulullah SAW sendiri, Jibril AS datang belajar. Allah Ta'ala boleh bagi Nabi. Allah Ta'ala bagi Nabi pandai terus tanpa Jibril AS. Boleh dan semua. Boleh. Tapi nak beritahunya, dia tertib dia macam tu dan semua. Tertib macam tu. Allah Ta'ala hantar Jibril AS berjumpa Rasulullah SAW dalam Gua Hira. Maka Allah Ta'ala bagi Jibril mengajar Rasulullah SAW. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak beritahu dan semua. Itulah dan semua. Jadi, sekarang ni kita tahu semua apa saja. Tuan-tuan boleh buka tuan-tuan. Kita ada Baba Rosli, tuan-tuan Baba Rosli selalu buat online. Baba Rosli daripada Kedah tuan semua buat online. Sekarang Ustaz Azhar Hashim pun dia sekarang ni Ustaz sedang belajar dengan dia, iaitu dia juga dia kadang-kadang buat online. Kadang-kadang buat juga online. Itu tengok atas kelapangan beliau lah. Mungkin sekarang ni bila sedang berehat dan semua, sedang berehat sebab bila dah PKP buka dan semua, Ustaz Azhar Hashim memang sibuk. Dia Johor pergi Sarawak, serata-rata satu Malaysia dah pergi dah semua. Ulang dia kadang-kadang dalam masa satu yang sama. Dia dah mengajar dia pula di Johor, pagi-pagi di Johor terus sampai ke KL, sampai tu tak rehat langsung, terus dia mengajar dah semua. Nak beritahu orang yang telah beri nur pada Allah Ta'ala pada diri mereka tak rasa penat dah. Kita saja dah semua kita rasa penat sebab kita malas. Kenapa kita malas dah semua? Sebab Allah tak pindah diri kita daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Hari insyaAllah tuan semua, itu saja tuan semua. Saya rasa sembang-sembang Ustaz berikan setengah jam. Ada tuan semua untuk sembang-sembang saja. Boleh lah tuan semua. Sekadar untuk kita nak dapat haru telinga sikit sebanyak tuan semua. Cuma Ustaz nak beritahu tuan-tuan semua, kalau boleh jangan lupa di bulan Rabiul Awal ni selawat kata Rasulullah SAW paling pendek sallallahu alaihi Muhammad ataupun Allahumma salli alaihi. Tapi kalau boleh sebelum selawat tu tuan tak kena baca dulu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baca sekali dan terus selawat sampai malam, sampai ke tuan dah tidur. Tuan-tuan boleh baca Allahumma salli alaihi pun boleh, tu pendek juga, ataupun sallallahu ala Muhammad pun boleh juga. Kalau tuan-tuan nak baca panjang, takut nanti tuan-tuan rasa jemu, rasa penat. Tapi kita ambil yang pendek-pendek. Kita ambil yang pendek saja tuan semua. Kita orang akhir zaman ni, orang akhir zaman ni kita tak perlu panjang-panjang. Kita pendek-pendek je. Sering sekali tuan-tuan nak selit dah selawat azimiah tu boleh lah. Allahumma inni as'alaka bi nuri wajhillahil azim allazi mala'a arkana arsyillah azim sampai habis dan semua. Boleh juga nak selit sikit-sikit lah. Nak selit sikit-sikit selawat azimiah tu. Sebab sekali tuan-tuan baca selawat azimiah, banyak dia punya pahala dan semua.
Ustaz tak menceritalah pahala dia, tapi tuan banyak yang pahala. Dan juga tuan semua, bila kita baca selawat azmiyah ni tuan semua, azmiyah ni kita berpeluang untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi dalam selawat sallallahu alaihi Muhammad pun tuan boleh berpeluang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebab kita ambil daripada satu cerita, satu orang buta dia berjumpa Rasulullah SAW, dia beritahu, ya Rasulullah, aku tak pernah tengok wajah kau ya Rasulullah, hanya dengan suara saja, sebab aku ni buta ya Rasulullah. Boleh bagaimana, ada cara tak bagaimana aku nak berjumpa dengan kau ya Rasulullah, dan nak tengok wajah kau ya Rasulullah. Nabi beritahu, okey, kamu bacalah, kamu semua tidur sebanyak-banyak sampai kamu tertidur, nescaya dan kamu akan bermimpi dengan aku. Nabi pun bagi sallallahu alaihi Muhammad, dia pun baca sallallahu alaihi Muhammad masa tidur. Masa hari yang ke-7 tuan semua, dia bermimpi Rasulullah SAW, dan pada hari ke-8 dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Dia beritahu, ya Rasulullah SAW, aku telah berjumpa kau, aku telah dapat lihat wajah kau dalam mimpiku. Dan dia orang buta ni, dia salah seorang daripada perawi hadis dekat semua. Ini nak beritahu tuan semua, istimewanya kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Jangan risau semua. Kalau tuan tak dapat mimpi Rasulullah SAW ke, tak dapat jumpa Rasulullah SAW, insya-Allah Ustaz yakin semua. Bila kita banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, waktu kita nak mati, Nabi akan datang. Rasulullah SAW akan datang berjumpa kita waktu kita nak mati. Jangan risau. Sebab Tuan Guru Haji Osman Omar pun pernah berkata, Ustaz pernah luahkan rasa dia waktu dia belajar di rumah dia di Kuala Ibai. Ustaz pernah beritahu dia, luahkan rasa, Ustaz, saya ni semayang tak khusyuk Ustaz. Saya tak semayang. Masa Ustaz sedang bertugas di Terengganu lah. Ustaz, saya ni semayang tak khusyuk Ustaz. Apa Ustaz Osman, Tuan Guru Osman Omar dia kata, Cik Syarin teruskan dengan kaedah yang saya bagi untuk khusyuk semayang. Teruskan. Jangan jemu. Istiqamah. Teruskan. InsyaAllah. Satu ketika, satu masa, satu saat sebelum kita meninggal dunia, Allah Ta'ala akan bukakan agar kita rasa khusyuk 100%. Khusyuk semua di situ. Sesungguhnya Tuan Guru Osman Omar kata, sekali saja Cik Syarin, satu lahzah Cik Syarin dapat khusyuk dalam semua. Satu lahzah masa kelip mata je. Satu lahzah kelip mata, kelip mata dah. Itu sudah cukup untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi tuan semua, jangan kita rasa jemu, kita rasa kita khusyuk tak khusyuk semayang, kita rasa tak khusyuk semayang, kita pun tak mau semayang dah semua. Dan juga dengan selawat kata Rasulullah, walaupun kita tak berjumpa Rasulullah SAW, walaupun kita tak pernah tengok, tak dapat lihat Rasulullah SAW, insya-Allah saya yakin semua, sebelum kita meninggal dunia, Nabi akan datang berjumpa kita. Waktu kita nak meninggal dunia, waktu sakaratul maut semua, di situ semua kita akan rasa ringan serengannya. Tapi syarat tuan tak kena berselawat kata Rasulullah. Selawat dengan penuh ikhlas hati, selawat dengan penuh rasa kasih, sayang, cinta, rindu kepada Rasulullah SAW. Ada orang kata ni kita tak boleh rasa kasih, tak boleh letak kasih kita, rasa rindu pada Rasulullah SAW. Sebab siapa yang letak rasa kasih, rindu pada Rasulullah, syirik daripada Allah Ta'ala. Ni orang tak betul semua. Orang ni tak tepi. Tak kira dia profesor ke, dia doktor, letak tepi semua. Dengan Rasulullah SAW tidak ada syirik semua. Dengan Rasulullah SAW tidak ada syirik semua. Itu Ustaz beritahu. Dan Ustaz dah pernah jumpa beberapa guru tuan semua, dan mereka mengatakan dengan Rasulullah SAW tidak ada syirik. Ustaz tak sebut nama guru, tetapi guru tu masyhur di Malaysia. Ustaz jumpa mereka dan Ustaz bertanya mereka, pernah Ustaz makan bersama dengan mereka, dan Ustaz tanya depan mereka, dengan Rasulullah SAW tidak ada syirik. Walaupun tuan-tuan letak kasih, sayang, cinta, rindu pada Rasulullah SAW, tapi tidak akan berlaku syirik. Tapi kalau tuan letak benda lain pada orang lain, benda tu pada orang lain, pada benda lain, memang akan berlaku syirik. Tapi pada Rasulullah SAW tidak akan berlaku syirik. Jadi kita tuan semua, kita kena ingat, kalau ada orang klaim macam tu, tolak tepi semua. Dia kata kita kena rasa kasih, sayang, cinta, rindu pada Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala saja tu. Sebab Nabi Muhammad tu makhluk dia tu. Memang Nabi Muhammad makhluk, tapi dalam satu hadis kudusi dan semua, Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, lauka. Wahai, kalau bukan kerana engkau, Allah Ta'ala tak lauka tu. Kalau Allah Ta'ala, kalau bukan kerana engkau ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, aku tak jadikan alam ni. Kerana Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tak kerana Nabi Muhammad dah semua, baru Allah Ta'ala jadikan alam ni. Jadi tukar kita kena selawat. Banyak selawat insya-Allah. Itu saja tuan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hati wa nafasin adada ma wasi'anullah, sallallahu alaika wasallam ya Rasulullah, fi kulli hati wa nafasin adada ma wasi'anullah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidina waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara wa li masyaikhina wa li jami'il huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul alim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasimullah walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain masa, insyaallah.